Satu percikan dari api neraka jatuh ke atas muka bumi ni, hancur bumi ni. Bayangkan kalau kita ni dihumparkan masuk neraka Allah Ta'ala. Syadid tu semua. Azab Allah Ta'ala memang syadid. سبيل الدموع سبيل مرير تنهد يا ضحي كي تستريح. Kata sembang-sembang ni, sembang-sembang sambil-sambil kita minum air. Air kosong pagi ni Ustaz minum air kosong. Dan kalau tuan tak ada kopi, tuan minum kopi. Kalau tuan kadang-kadang pastikan susu tu jangan banyak lah. Kalau minum kopi susu jangan banyak, sebab dalam susu tu, susu pekat tu kandungan gula tinggi sangat. Kalau gula kalau kurangkan sikit. Tapi kalau kita nak suruh enak, tambahkan susu fresh. Susu fresh tu baru kita rasa enak. Kita kurangkan gula tapi kita tambah susu fresh. Jangan susu lemak manis. Susu lemak manis ni memang kena kecil manis. Nama lagi lemak manis. Beli susu dalam kotak, campur. Kalau kita bubuh gula sikit lah. Satu sedutir tu kalau boleh, kalau ustaz dah satu sedutir tu separuh je. Separuh untuk minum air. Jadi banyak susu kita minum, insyaAllah. Kan kita akan sihat. Dan sambil tu juga pagi tu kalau boleh, macam ustaz sebelum sembahyang tahajud, ustaz malam tu sebelum tidur ustaz rendam kurma sebiji, buang biji dah, kurma sebiji, dan juga ustaz masuk 10 biji buah kismis dalam air, dalam botol tu biarkan daripada kita tidur pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi atau pukul 4 pagi. Bangun pagi-pagi tu ustaz minum memang rasa sihat. Dan pagi tu kita proses pembuangan air besar tu memang kau je lah, kita buang habis insyaAllah. Dan juga kita rasa badan kita segar, fresh. Dan kalau pergi kayu bersikal pun alhamdulillah tuan semua, perlu kita cepat keluar. Dan balik baru kita makan nasi, baru kita makan yang sihat-sihat lah. Jangan makan, kadang-kadang ustaz belasah juga nasi dagang kadang ustaz belasah juga nasi roti canai. Tapi best sekali capati pagi-pagi. Capati bagus tuan semua. Capati tak ada minyak, dia cuma gandum saja. Gandum yang baik. Kalau tuan ustaz suka, kalau makan di kedai Ehsan Pakistan di Vista Alam, memang capati lah kau. Memang best, insyaAllah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadai kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatarifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in wafi'an bika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yadai zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina billahil hamd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Selamat pagi semua. Semoga tuan-tuan semua berada dalam kerja yang penuh, kerja yang hebat, insya-Allah. Saya doakan semua yang mana yang sakit, saya doakan agar cepat sembuh. Yang mana yang kekurangan kewangan, Ustaz doakan supaya Allah Ta'ala bagi kewangan yang lebih pada anda. Yang mana yang bisnes jatuh, minta Allah Ta'ala, Ustaz doakan agar bisnes anda naik. Yang mana bisnes juga laku juga tapi tak sampai tahap yang nak, Ustaz doakan agar anda omzet anda tu meningkat lagi, insya-Allah. Sebab tu penting pada tuan semua untuk ikuti Ustaz, bengkel Ustaz, FB Ustaz, sentiasa insya-Allah Ustaz akan bagi tip-tip, kongsi-kongsikan pada anda juga. Dan semestinya apa yang Ustaz bagi ni, Ustaz ni lebih baik pada anda. Bukan semestinya, mungkin anda lebih baik pada Ustaz. Cuma Ustaz ni kerana Ustaz ada lebih sikit, Ustaz bagi kongsi-kongsi lah. Tidak mestinya kita kata orang yang kaya, orang yang memberi itu adalah kaya. Tidak mestinya. Sebab kadang-kadang orang yang memberi itu ada kadang dia miskin daripada kita. Kan? Dan macam juga, sama juga tuan semua, orang yang memberitahu sesuatu tu bukan berarti dia ni orang pandai. Dia bukan pandai. Mungkin yang mendengar lebih pandai daripada yang memberi sesuatu dah. Jadi tuan-tuan semua, nak beritahu tuan semua, ini soal hati tuan semua. Soal hati ni kadang-kadang ramai yang mesej pada Ustaz, mereka kata saya sedih Ustaz, hari-hari sedih. Hari-hari dia mesej pada Ustaz, dia sedih. Hari-hari sedih. Jadi kadang-kadang Ustaz tanya juga dia. Ustaz tanya juga, akak bangun pagi ni, akak ni masih mempunyai syahadat atau tak ada? Masih Islam tak? Oh, Islam Ustaz, Islam. Okey. Kalau akak dah Islam, syukur akak. Dah syukur, tak perlu sedih. Tak perlu sedih sebab kita bangun tidur tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita syukur kepada Allah Taala yang kita ni masih lagi Islam.
Ramai lagi tuan-tuan semua orang yang bangun daripada tidur tetapi dia bukan Islam. Ramai keliling Kelantan kita ni. Oh ni bahasa Kelantan, keliling Kelantan. Bahasa berganda. Keliling kita semua ni ramai yang ni jiran-jiran kita kadang-kadang ni dia bangun pagi dia masih belum Islam. Berapa tahun dah dia hidup dia? 50 tahun, 60 tahun. Setiap pagi dia bangun, dia masih belum Islam lagi. Tapi kita, Alhamdulillah, umur Ustaz 59 tahun. Nak masuk 60 tahun dah, tak lama lagi tu lah. 60 tahun, 1/1/2021 ni masuk dalam 60 tahun. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan semua, Ustaz masih Islam lagi. Dan anda juga masih Islam. Yang kedua tuan semua, ramai lagi yang bangun tidur, mereka tidak ada ayah dan mak. Tapi anda, mungkin anda ada ayah dan mak. Ustaz, ayah dah tak ada, mak dah tak ada dah. Mak baru meninggal baru ni, hari raya puasa baru meninggal. Hari raya puasa, ayah 2 tahun lepas hari raya haji meninggal dunia. Dah tak ada dah. Bagi anda yang bangun tidur, alhamdulillazi ahyana. Sebab tu Rasulullah SAW ajar, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita baca. Kita syukur pada Allah Taala yang kita bangun ni kita masih ada ayah dan mak lagi. Kita masih ada ayah mak lagi. Bagi yang tak ada mak, ayah ramai lagi. Masa ustaz sikit, dah tak ada ayah, tak ada mak dah. Dulu ada mak. Ada mak, kita boleh jumpa mak. Mak tolong doakan saya mak. Minta saya cemerlang mak. Minta saya doakan saya agar iman saya teguh. Mak kita akan doa kita. Sekarang tak ada dah. Mak ustaz dah tak ada dah. Cuma yang jumpa ialah di kubur. Pergi kubur dia, itu jumpa tu ya, dapat jumpa mak. Kadang-kadang ustaz pergi pada hari Khamis, ustaz pergi pada Jumaat dan ustaz pergi pada hari Isnin. Itulah hari yang ustaz boleh pergi jumpa mak dan ayah. Itu pun jumpa bukan cara zahir tapi cara biasa gitulah. Cara yang kita tak nampak dah lah. Tapi kalau bagi anda, walaupun anda bersedih tapi anda bangun, syukur anda masih ada ayah dan mak lagi. Kan, betul kan? Okey. Dan kalau kita bangun pagi tadi, ustaz datang sini. Ustaz bangun pagi, bangun siap-siap cepat, mandi siap, pakai baju dah turun tengok makanan dah ada kat meja. Makanan dah ada kat meja dah. Ustaz sempat lagi untuk makan pagi, sarapan pagi. Kan kita masih. Tapi ramai lagi, cuba tengok. Kita tengok keliling kita ni. Ramai lagi keliling kita yang bangun pagi tak sempat makan pagi. Bukan kerana sibuk kerja, kerana tak ada duit, tak ada makanan nak makan. Kenapa kita nak sedih tuan semua? Kenapa kita sedih? Kita bangun sekurang-kurangnya, paling tidak kita ada kurma sebiji. Tadi ustaz makan telur 2 biji. Telur ayam kampung 2 biji. Dia rebus oleh isteri ustaz. Okey. Dan ada makan roti sapu. Abang nak kaya tak? Yang nak kaya tak? Nak kaya, siapa tak mau kaya? Sapu kaya. Ustaz suka kaya. Dia kan sapu kaya, sapu majuri makan. Alhamdulillah. Kenapa kita sedih tuan semua? Kenapa kita sedih? Ramai lagi. Kalau kita bangun pagi, kita boleh makan, kita boleh minum. Walaupun seteguk air. Tapi ramai lagi orang di belakang kita, di keliling kita, depan kita, atas bawah kita dan semua yang masih bangun tak dapat makan. Tak dapat minum. Yang sakit kena stroke apa semua. Tak boleh. Ramai lagi. Tapi tetap kita makan. Walaupun kita dapat makan sebiji kurma, walaupun sebiji kismis, walaupun seteguk air, sekurang-kurangnya kita dapat makan dan semua. Kenapa kita tak sedih? Jadi sebab itulah Quran beritahu dalam surah Ar-Rahman semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam Quran beritahu, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Banyak kali Allah Taala ulangkan dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman tu banyak kali tuan semua. Allah Taala tanya tuan semua, ni ada nikmat manakah dia? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustai? Dia tanya dusta tu. Kita sedih tapi seolah kita ni berdusta kepada Allah Taala. Seolah-olah kita ni berdusta kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah kita ni, Allah Ta'ala tak bagi nikmat kepada kita. Itu kita takut. Kita takut gitu tuan semua. Ini kita sembang-sembang pagi-pagi. Kita minum air. Ustaz sambil sembang ni, Ustaz minum air. Air kosong. Air kosong dan semua, satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita sekurang, ramai lagi orang tu dan semua nak beritahu dan semua ni. Sekurangnya kalau Ustaz dapat minum satu gelas ni. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dapat minum berapa gelas tadi? Pagi tadi satu botol Ustaz minum. Pagi tadi sebelum tu tahajud ni 1 botol besar Ustaz minum. Ni datang sini Ustaz dapat minum air. Berapa ramai orang yang tak boleh minum. Dalam satu hari dia kena habiskan, dia tak boleh lebih daripada 1 cawan. 1 gelas dia tak boleh. Tak lebih. Apa orang yang sakit buah pinggang? Dan orang sakit yang buat dialisis, dia tak boleh lebih pada air ni. Banyak. Kalau dia makan berkuah, dia tak boleh habis lah. Berapa ramai? Kenapa kita nak sedih dah semua? Kenapa kita sedih? Banyak tuan-tuan, banyak kita kena. Dari segi mata kita dapat pagi ni kita dapat bangun. Alhamdulillah bangun pagi-pagi baca Quran. Bagi baca Quran. Pagi tadi kita bangun. Okey, bangun tengok ada masa lagi lebih kurang 20 minit lagi untuk masuk subuh. Okey, ambil Quran baca. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita boleh baca. Ramai lagi yang boleh baca Quran tapi tak mau baca Quran. Ramai lagi yang ada Quran kat rumah tapi tak baca Quran. Ramai lagi yang ada Quran kat rumah tak boleh nak baca Quran. Tak pandai nak baca Quran.
Dalam kereta pun ada Quran. Tak baca, sampai kulit Quran tu dah lusuh dah. Dah lusuh. Tak pernah buka Quran kat depan. Syukur dah semua, syukur. Jangan sedih dah. Nanti Allah tanya dah. Allah tanya Quran dalam surah Ar-Rahman. Tak percaya buka surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustai? Allah tanya kata, tu. Dusta tu kata dusta tu. Ini betul Allah tak lebih tahu dah. Dalam Quran lagi surah Ibrahim ayat 7 dah semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala tambahkan nikmat kamu. Kalau kamu kufur pada nikmat Allah Ta'ala, jaga je. Inna azabi la syadid. Azab Allah Ta'ala syadid dah semua. Syadid dah semua. Satu dah sama. Satu adalah satu percikan dari api neraka jatuh ke atas muka bumi ni, hancur bumi ni. Bayangkan kalau kita ni dihumbankan masuk neraka Allah Ta'ala. Syadid dah semua. Azab Allah Ta'ala memang syadid. Kita takut tu je dah semua. Jadi kalau boleh, happy dah semua, happy. Bangun pagi dan Nabi dah ajar dah. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa kita, lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Nak tambah lagi Rabbighfirli wali walidayya, untuk mak kita dan ayah kita. Nak tambah lagi Allah Rabbighfirli wali walidayya wali muslimina muslimat. Kita tambah lagi untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, boleh tambah. Ini dah tiup pada tapak tangan, sapu ke muka, cuba pegang muka, cuba pegang tengok, ada telinga lagi, cuba mulut ada mulut lagi, pegang hidung ada hidung, dapat bangun lagi. Alhamdulillah. Bangun. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Ni nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kadang kita tak sedar. Kita sedih sebab benda yang berlaku depan mata kita. Tapi kita tak sedih. Kita tak perasan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni setiap hari, setiap masa. Kita tak perasan. Inilah tuan-tuan semua. Jaga-jagalah insya-Allah. Jangan sedih sebarangan, insya-Allah. Kita dah buat fawidul amri ilallah. Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Banyakkan itu. Sebab tu Ustaz beritahu, bangun pagi sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, ngadu hal pada Allah Ta'ala. Ada kesusahan apa, ngadu hal pada Allah Ta'ala. Ngadu. Bangun. Waktu malam yang paling penting sekali tuan semua. Sebab tu Ustaz pesan selalu. Ada satu orang tu datang jumpa Ustaz kat rumah, Ustaz. Sedihlah Ustaznya. Bila kita tanya dia, Akak, malam akak tak bangun ke akak doa? Ustaz, saya ni payah nak bangun malam. Allahu Akbar. Kenapa kak payah kak? Tak tahu Ustaz. Jadi Ustaz kata dia, kalau kak boleh datang, boleh susah payah datang jumpa Ustaz di rumah Ustaz, daripada rumah kak jauh ni, daripada Senawang jauh datang ke Shah Alam, bersusah payah kak, bersungguh-sungguh datang nak jumpa Ustaz, nak minta tolong pada Ustaz agar Ustaz doakan untuk akak. Kenapa kakak tidak bersusah payah bangun malam jumpa Tuhan kepada Ustaz? Rahayu pada Tuhan yang itu Tuhan Ustaz. Tuhan Ustaz, Tuhan kakak juga. Saya bilang, nangis dia. Dia nangis. Inilah kita tuan-tuan semua, kadang-kadang kita tak perasan apa yang kita buat. Bangun malam, bukan yalah kata bukan susah ni, kadang-kadang Allah Taala Ustaz dah pergi mana? Kita bangun, sebab tu kena tidur. Kalau tuan guru Jomah ni, Ustaz tanya tuan guru Jomah, tak guru tak ya. Bagi petua sikit nak bangun malam macam mana? Pertama awal, mu jangan makan banyak malam. Jangan makan banyak malam. Jangan minum banyak dah tu. Jangan minum banyak, jangan minum air banyak. Minum air. Jangan minum air banyak. Yang ketiga dia kata tidur awal. Tidur awal. Dan yang keempat, niat nak bangun malam. Tu Tuan Guru Haji Omar beritahu. Dan last kali dapat dia beritahu, jangan buat dosa siang hari dia kata. Kalau kamu buat dosa siang hari, memang mu payah nak bangun malam. Kalau mu buat dosa amat siang hari, memang mu payah bangun malam. Kalau mu bangun pun dalam keadaan terpaksa. Buat ibadat pun dalam keadaan terpaksa. Mu paksa diri, bukan dalam keadaan rasa happy-happy. Jadi tuan-tuan semua, jadi siang hari jangan buat dosa, jaga. Jangan sebab tu yang mana yang ambil asma, Raja Asma yang lepas kan. Yang mana ambil amalan Raja Asma Ustaz yang lepas. Ustaz beritahu dah. Raja Asma ni bila dia amalkan, dia malaikat akan menjaga kita. Malaikat akan menjaga kita sepanjang 24 jam. Tetapi jika anda lakukan maksiat, maka malaikat itu akan lari pada anda dan anda tidak akan ada perlindungan daripada malaikat-malaikat. Maksud malaikat ni diutuskan oleh Allah Ta'ala. Bukan dia datang saja datang. Diutuskan oleh Allah Ta'ala.
Ini dah tuan semua nak beritahunya. Jangan buat maksiat. Bila anda tak buat maksiat siang hari, maka malam anda mudah nak bangun. Mudah je. Sedar kita pukul 3 pagi, anda boleh bangun. Pukul 4 pagi, anda boleh bangun. Pukul 5 pagi, anda boleh bangun. Penting malam. Jadi bila malam bangun, kita ajukan kesedihan kita. Kita ajukan pada Allah Ta'ala. Kita ngadu hal pada Allah Ta'ala. Anda tak payah banyak tuan. Tuan tak perlu sembahyang sampai 8 rakaat. Tentu tuan tak perlu sembahyang sampai 12 rakaat. Sembahyang 2 rakaat cukup dah. 2 rakaat tahajud, okay. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kepada Allah Taala. Lepas tu doa pada Allah, minta doa, minta bacalah. Tapi sebelum tu istighfar, banyak-banyak istighfar apa semua. Doa, ya Allah, aku ni, ya Allah, aku susah, ya Allah, aku ada anak, ya Allah, suami aku tinggal, ya Allah, suami aku tinggal gini, aku tinggal tak ada satu sen pada aku gini, ya Allah. Kita ngadu hal pada Allah Taala. Kita ngadu hal, anak aku ramai, ya Allah, gini, aku susah, nak makan payah, perniagaan tak laku. Lagi kita ngadu hal pada Allah Taala. Kita ngadu hal pada Allah, kita ngadu hal, insya-Allah tuan semua. Sering Ustaz kata, malam adalah merupakan adalah waktu tu tuan semua adalah merupakan panggil waktu-waktu para wali. Waktu para wali. Yang mana tuan semua, waktu itulah wali-wali akan berdoa. Dan bila kita berdoa, mengikut ulama beritahu, bila kita berdoa pada waktu itu, maka doa kita akan naik bersama dengan pada doa para wali. Dan juga doa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, wahai malaikatku, kamu turun ke bumi, cari siapa yang berdoa pada aku akan siapa berdoa, kalau berdoa minta ampun aku ampun dosa dia. Kalau ada hajat aku tunaikan hajat dia. Ini dah peluang kita dah semua, kita nak itu. Janganlah sebut sedih sebangai, pagi esok sedih, nak buat kerja payah dan nasi itu terbenung saja. Janganlah semua. Kalau kita sedih, kita kehilangan satu benda, tapi kita dapat banyak lagi benda dari Allah Taala. Kita hilang suami, suami kita meninggal dunia, kita hilang suami kita. Tapi apa kita dapat daripada kita? Kita masih ada mak, kita masih ada ayah, kita masih ada anak, kita masih ada kereta, kita masih ada lagi anggota pada kita untuk menggerakkan kita untuk cari nafkah, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Banyak lagi. Sedih memang sedih. Rasulullah SAW pun sedih tuan semua bila putera yang meninggal dunia. Rasulullah sedih juga. Tapi tidaklah sampai membawa macam kita tuan semua. Kita kan sedih melangut sampai berbulan-bulan. Makan sampai dah suara dah serak dah sebab nangis. Lepas tu sampai kita kurus kekek dah. Tak boleh, jangan tuan, jangan. Okey? Bagi anda yang sentiasa sedih. Sentiasa sedih, Ustaz bagi satu amalan. Ustaz terima daripada Habib Omar Al-Hafiz. Perkongsian ramai-ramai dan semua ada 7 keutamaan. Sesiapa yang mengamalkan ayat ni 100 kali lepas subuh, 100 kali sebelum subuh, 100 kali sebelum subuh, 100 kali selepas zuhur, maka tuan tak akan mendapat 7 keutamaan. Pertama, keutamaan aman dari kefakiran ataupun kemiskinan. Kefakiran. Fakir apa? Jangan nampak fakir harta. Fakir iman. Fakir amal. Nak bangun malam tak boleh. Nak baca Quran tak boleh. Nak zikir tak boleh. Nak puasa tak boleh. Nak buat sedekah tak boleh. Itu panggil fakir. Fakir dari sudut amalan. Fakir kan? Miskin sama juga. Sama lah. Okay. Pertama, aman dari kefakiran dan kemiskinan. Yang kedua, mendapat kekayaan diri. Dunia dan akhirat. Mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Mendapat kekayaan. Bukan kekayaan. Kejayaan. Mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Kalau kita zikir dia. Apa zikir nanti siap lagi. Start lagi. Tapi catat dulu. Tuan jangan catat. Yang penting catat dulu. Jangan tak catat. Ada apa yang Ustaz nak kongsi pagi-pagi ni. Kalau dia ada pen. Kena ada tabiat. Satu tabiat tu semua. Siapkan. Ustaz mana-mana. Ustaz mesti buat pen. Sebab tu kadang-kadang Ustaz suka lah. Bukan nak masyurkan Ustaz ada handphone mahal. Tak ada lah. Ustaz pakai handphone Samsung. Samsung ni dia ada kat sini. Dia ada stylus tu. Dia ada stylus. Senang. Ada apa-apa pergi majlis apa, kita tak buat kertas tapi kita ada handphone. Kita keluarkan stylus kita type. Kita type, kita tulis. Tulis. Mudah je. Ini kita gunakan kelebihan ni. Jadi kalau boleh tuan semua, biasakan ada kertas dalam poket kita, ada pen dalam poket kita untuk kita nak tahlil sama. Ini salah satu adab-adab seorang penuntut dan semua. Jadi kita kena catat. Okay, pertama tadi Ustaz ulang. Pertama, aman dari kefakiran dan kemiskinan. Yang kedua, mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Siapa mengamalkan sebelum subuh dan selepas zuhur, maka dia akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, ketenangan di dalam kubur. Tenang dalam kubur. Malaikat datang, kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia katalah. Okey, dia masa takrir dia beritahu apa tuan semua? Dia beritahu. Okey, masa kita dalam kubur, dua malaikat datang.
Malaikat datang, dia datang dengan ada dua wajah. Wajah pertama bagi orang yang berdosa. Bagi orang yang berdosa, Assalamualaikum wahai si anu, akulah Munkar Nakir. Tu bagi orang yang berdosa, dia declare, dia istilahkan diri dia, nama dia Munkar wa Nakir. Dua orang, dua malaikat. Bagi orang yang amal soleh banyak, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, malaikat datang juga, tapi dalam wajah lain. Wajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syahrin bin Abdul Rahman. Misalnya Syahrin bin Abdul Rahman, kamilah Basir Mubasir. Basir Mubasir. Maksudnya dia datang memberi cerita, memberi perkabaran apa? Perkabaran kegembiraan kepada kita. Ini dua bagi. Jadi kalau kita mati besok lah, kalau kita mati besok, kalau datang Assalamualaikum wahai si anu, kamilah Munkar Nakir, maka tahulah tuan-tuan semua, memang kita kena ketuk. Memang kena ketuk. Kalau kita ganggu Raja Masilah, dia katalah masa belajar kitab Jawahirul Saridah. Okey. Tapi kalau datang Assalamualaikum wahai saudara, kamilah Basir Mubasir, maka tuan semua itu tanda kita akan tidur seperti pengantin baru. Inilah tuan semua. Okey, kita akan dapat keterangan di dalam kubur. Ini kita nak keterangan dalam kubur. Okay, yang keempat. Di keempat apa ni? Dibukakan. Dan yang keempat dibukakan 8 pintu syurga. 8 pintu syurga tuan semua. Bila kita amal-amal ni tuan semua, bila kita dah amal ni, maka di akhirat ada masa kita amal tu terbuka dah pintu 8 pintu syurga. Terbuka dah tuan-tuan. Dah terbuka dah. 8 pintu syurga dah terbuka dah. Okey, yang kelima. Yang kelima, selamat dari siksa kubur. Allahu Akbar. Ni best. Best tuan semua. Tenang dalam kubur, selamat daripada siksa kubur. Kita tenang dalam kubur dan selamat daripada siksa kubur. Bila kita dah tenang, automatik kita tak akan diseksa oleh Allah Ta'ala dan diseksa oleh malaikat dalam kubur. Okey. Yang keenam, dunia akan datang. Dunia akan datang dalam keadaan membawa kemudahan, segala kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nikmat, alhamdulillah. Nikmat bila air kosong dah semua. Bandingkan bila air manis, air kosong best. Air kosong. Okey tuan semua. Dunia akan datang dengan dalam segala kemudahan dia akan datang. Dunia maksudnya orang yang mengamalkan zikir ni tuan semua sebelum subuh dan selepas zuhur, maka dunia akan datang. Maksudnya rezeki akan datang tuan semua. Dunia, bila dunia datang ni, rezeki akan datang. Maksudnya bukan tak perlu kerja, kena kerja, tapi mudahnya kita rezeki datang. Okay. Yang ketujuh, yang terakhir, setiap kalimah yang kita sebut kalimah daripada zikir tersebut, Allah Ta'ala jadikan malaikat kalimah tersebut, dan malaikat tersebut akan berzikir kepada Allah Ta'ala. Untuk kita, bukan untuk lain, untuk kita. Inilah, kalau Ustaz boleh, kalau boleh anda bacalah, baca apa zikir itu, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Biasa Ustaz bagi ni, dah biasa dah Ustaz bagi. Tapi Ustaz bagi dalam kelebihan lain. Ni ada kelebihan lain pula. Ni kelebihan lain pula. Dulu Ustaz dah banyak kali dah bagi La ilahul malikul haqqul mubin, tapi dalam kelebihan lain, bentuk kelebihan lain. Tapi ni Ustaz bagi kelebihan lain, ada 7 keutamaan. Jadi tuan-tuan kena, bila tuan-tuan baca dah, kena baca 100 kali sebelum subuh dan 100 kali selepas zuhur. Masa zuhur ni, kita nak masa zuhur ni tak lama. Masa zuhur, berapa zuhur tu ambil masa saja. Tak sampai pun 5 minit dah semua. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau tuan-tuan ramai Ustaz tengok orang zikir ni salah tu, salah. La ilaha illallah, dia berhenti hul malikul haqqul mubin, dia sambung balik. Salah tu, tak betul. Kalau nak berhenti la ilaha illallah, berhenti al malikul haqqul mubin, tu baru betul. Kalau tuan-tuan baca la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin, salah tu. Tak kedua, salah tu, salah dari segi erti pun salah tu semua. Jadi kalau boleh, kalau kita nak sambung terus. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Jangan matikan kat Allah tu. Jangan matikan la ilaha illallah tu, jangan matikan. Dan teruskan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nak berhenti la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Jadi ni semua zikir ni sentiasa diamal oleh anda guru mulia itu Hafiz dan Maulana Omar Al-Hafiz bin Hafiz, dia beritahu dia amalan ni ada mungkin 7 keutamaan yang mana mereka amal dan mereka dah dapat merasai apa dah.
Benar, sebahagian daripada kita dapat rahsia. Jadi, apa salah kalau kita nak amal semua? Rugi tuan kalau kita tak amal. Zikir yang baik, zikir yang baik, yang mana zikir kita puji-puji Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala. Kita mengagungkan Allah Ta'ala. Kita mentakzimkan Allah Ta'ala tuan semua. InsyaAllah tuan semua, kita akan dapat banyak kelebihan. Di samping 7 kelebihan itu, bahkan kita akan dapat banyak lagi. Kalau anda rasa risau, anda rasa sedih, baca banyak-banyak. La ilaha illallah malikul hakim bin. Kalau anda tak mau baca 100, anda boleh baca 200. Anda boleh baca 300. Anda boleh baca sampai tahap 1000. InsyaAllah anda akan terhibur hati anda kalau anda sedih. Sebab tu saya beritahu dalam Quran, beritahu dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita takut kita ni orang yang mendustakan nikmat Allah Taala. Kita takut kita ni menjadi seorang yang mendustakan nikmat Allah. Sedangkan Allah Taala, aku dah bagi kau banyak nikmat, tapi kau masih sedih lagi. Kau masih sedih lagi. Kalau boleh janganlah. Ni soal hati dah semua. Soal hati. Sedih ni memang soal hati. Sedih ni memang soal hati. Hati kita sedih, selalu sedih. Ustaz pun sedih. Ada ketika sampai satu tahap Ustaz sedih ada juga semua. Tetapi tahap mana kesedihan kita dapat kawal, itu penting. Sebab tu paling penting sekali ialah sebelum subuh. Ataupun selepas main sunat subuh, kita ambil masa sikit, kita baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ni panggil salah tadi, panggil zikir munajat. Okey, lepas zuhur sama juga. Lepas ambil masa sekejap. Walaupun kita sibuk macam mana pun, kita ambil masa sekejap, tak sampai pun 5 minit. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul, sambil menghayati akan keagungan Allah Ta'ala, sambil menghayati ketakziman Allah Ta'ala. Kita takzim Allah Ta'ala, sambil menghayati bahasanya aku ni lemah ya Allah, aku ni ada dhaif, fakir, miskin, lemah. Semua yang ada pada kita. Dan padamu ya Allah, gagah, kuat, perkasa, kaya dan mulia ya Allah. Dan banyak lagi keagungan-keagungan yang ada padamu. Kita cuba kita letak gitu insya-Allah. Okay, tuan-tuan semua, itu saja perkongsian Ustaz pada pagi ni. Ustaz banyak lagi Ustaz nak kongsi sebenarnya, tapi ada Ustaz catat banyak tuan semua, tapi tak sempat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kalam hati wa nafasin adada ma wasi'ilmullah. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kullu fatin wa nafasin adada ma wasi'illah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.